Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 39 surah Al-An'am, walladzina kadzdzabu. Ini ayat 39 Allah taala berfirman walladzina kadzdzabu, dan mereka yang, walladzina kadzdzabu, dan mereka yang, alladzi itu adalah isim mausul, kata hubung. Ada dhamir kat dalam tu, ada ganti nama iaitu hum. Walladzi nakadzabu, maknanya dan mereka yang, alladzi itu maksudnya yang, dan ia kata hubung, dan ada ganti nama di dalamnya iaitu mereka. Ganti nama itu kembali kepada musyrikun atau musyrikin Mekah yang menolak dakwah Nabi, yang mendustakan Nabi, yang memfitnah Nabi Muhammad, yang menolak Islam di Mekah Al-Mukarramah. Jadi walladzi, mereka yang. Alladzi ini sama juga dengan alladzi, allati, maksudnya yang. Kalau alladzina maknanya ramai mereka. Kalau alladzi seorang. Kalau allati seorang perempuan. Kalau alladzi seorang lelaki. Diterjemahkan dengan yang, iaitu kata hubung di dalam bahasa Arab. Maknanya bila ada alladzi, ada cerita sebelumnya yang ada kaitan dengan selepasnya. Jadi mereka yang apa? Mereka yang diceritakan di dalam ayat sebelum ini. Musyrik Mekah yang memfitnah Nabi, musyrik Mekah yang tolak dakwah Nabi, musyrik Mekah yang menolak hari kiamat. Maksudnya mereka yang diceritakan di dalam ayat sebelum ini, itulah yang dimaksudkan dengan alladzi, mereka yang, iaitu musyrikin Mekah yang menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alladzi ini dipanggil isim mausul, iaitu kata hubung. Apa maksudnya? Dia menghubungkan ayat sebelumnya dengan ayat yang baru, cerita selepasnya. Jadi cerita selepas alladzi ini ada kaitan dengan cerita sebelum alladzina. Alladzina ini adalah kata hubung, kata sambung ataupun kata hubung di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni dia banyak kata sendi ataupun kata hubung, seperti huruf ataf kita panggil kata sendi. Huruf jar pun lebih kurang kata sendi. Alladzi pun sama, kata sendi ataupun kata hubung. Cuma alladzi ini dia menghubungkan ayat dengan ayat. Maknanya menghubungkan situasi ataupun satu ayat dengan satu ayat selepasnya. Kalau kita buang alladzi itu, kita dapati ada ayat sebelumnya satu ayat, ada ayat selepasnya satu ayat yang berasingan tetapi digabungkan dengan alladzina. Itulah dipanggil kata hubungan. Dalam bahasa Melayu pun ada. Contohnya kita buat ayat, saya makan roti sambil duduk. Saya makan roti. Roti dijual di kedai Muhammad. Ada dua ayat kan? Macam mana kita nak sambung sekarang ini? Kita pun sambung. Saya makan roti yang dijual di kedai Muhammad. Jadi satu ayat panjang. Tidak begitu. Asalnya ialah dua ayat. Saya makan roti. Satu ayat, titik, noktah. Roti dijual di kedai Muhammad. Ayat yang kedua. Jadi sekarang ni dua ayat itu kita nak gabungkan dan kita letak yang di tengahnya. Iaitu
kita buat ayat, baru saya makan roti yang dijual di kedai Muhammad. Jadi satu ayat yang panjang. Arab pun begitu juga. Apabila nak disambung, diguna yang. Cuma yang dalam bahasa Arab ni dia bukan satu perkataan, dia banyak. Antaranya yang kita jumpa ni iaitu alladzina. Bila alladzina maksudnya ramai. Jadi kita terjemahkan di sini mereka. Dan mereka yang. Apabila ia kata hubung, maknanya mereka itu kembali kepada ayat sebelumnya. Ditakdirkan. Dan orang-orang musyrikin. Mungkin kita boleh takdirkan wal musyrikuna, contohnya alladzina kadzabu bi ayatina, mereka yang syirik yang mereka itu telah mendustakan bi ayatina, iaitu ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas walladzina kadzabu. Kadzabu adalah maksudnya ialah yang telah mendustakan. Dan kita dah belajar sebelum ini kadzabu ini dari sudut kata kerjanya, ia adalah kata kerja madin, lepas. Antara makna fi'il madin ini ialah maksudnya ialah confirm, pasti, betul-betul. Betul-betul berlaku. Selain daripada ia memberi makna lepas ataupun telah. Ia juga memberi makna betul-betul ataupun pasti, ataupun tahqiq dalam bahasa Arab, betul-betul ia berlaku. Bersalahan dengan fi'il mudhari'. Kalau dia sebut walladzina yukadzibuna contohnya, ia antaranya memberi makna tidak pasti. Kerana fi'il mudhari' ini akan. Contohnya akan. Saya akan pergi ke pasar. Bila saya sebut saya akan pergi, belum pasti lagi saya nak pergi ke tidak. Kadang-kadang saya cakap sudah saja saya akan pergi. Tapi tiba-tiba orang datang rumah saya, tak jadi pergi pula. Tapi kalau saya telah pergi, maknanya confirm. Benda itu telah berlaku dan saya telah lakukan, iaitu saya telah pergi. Jadi kadzabu ini adalah fi'lun madin, dan selain daripada ia bermakna telah, ia juga memberi makna betul-betul. Jadi mereka yang betul-betul telah mendustakan, yang betul-betul telah menolak, kadzabu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat itu adalah jamak. Jamak bagi ayatun. Kalau ayatun satu ayat. Kita orang Melayu ni kalau sebut ayat, maknanya apa kita panggil ayat lah kan? Ayat. Cuba buat ayat, kita pun buatlah ayat. Saya suka makan roti contohnya. Tapi kalau ayat dalam bahasa Arab bermaksud tanda ataupun Al-Quran. Jadi kalau kita bercakap dengan orang Arab, kita tak perlu cakap lah, kita tak boleh sebut awak cuba buat ayat. Sebabnya ayat yang dia faham itu adalah ayat Quran. Yang kedua, ayat itu bermaksud tanda. Tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut ayat. Ayatun satu. Kalau ayatun, maknanya ayat-ayat ataupun banyak ayat. Jadi ayat itu adalah tanda-tanda ataupun ayat Al-Quranul Karim yang telah didustakan oleh musyrikin Mekah. Kalau kita nak terjemahkan ayat dalam bahasa Melayu kepada bahasa Arab, Arab panggil jumlah. Cuma orang Melayu kalau sebut jumlah, maknanya jumlah kiraan kan. Berapa jumlah semua? Berapa jumlah semua, maknanya banyak. Total kesemuanya, ataupun banyak jumlah. Tapi dalam bahasa Arab kalau sebut jumlah maksudnya ayat. Nampak sedikit perbezaan, walaupun saya yakinlah maknanya kesan daripada Arab juga, kita mengambil perkataan jumlah, kita mengambil perkataan ayat itu. Cuma makna di dalam masyarakat Arab ataupun dalam bahasa ni berbeza dengan makna dalam penggunaan orang Melayu. Maknanya kalau disebut jumlah, maksudnya dalam bahasa Melayu ialah ayat. Ayat yang kita buat dalam buku, dalam percakapan dan sebagainya.
Kalau disebut ayat dalam bahasa Arab, Al-Quran. dalam bahasa Melayunya adalah apa ayat-ayat Quran ataupun tanda-tanda. Bila disebut ayat dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arabnya bermaksud tanda-tanda ataupun ayat Al-Quranul Karim. Jadi ayatina di sini adalah asalnya ialah satu ayatun, tetapi telah dibanyakkan, telah diguna dengan jamak, iaitu ayatin. Dan na itu adalah ganti nama. Mereka yang telah ataupun betul-betul yang pasti mendustakan ayat-ayat kami di situ ialah dhamir kembali kepada Allah Ta'ala. Di dalam bahasa Arab, na itu bermaksud kami, dan kami ini juga adalah untuk menunjukkan ta'zim, agung, besar, agung, hebat. Jadi na itu selain daripada menunjukkan bilangan yang banyak iaitu kami, ia juga diguna dalam bahasa Arab untuk ta'zim. Apa maksud ta'zim? Ta'zim maksudnya untuk mengagungkan, untuk menunjukkan kehebatan, untuk menunjukkan kebesaran. Jadi digunakan na di sini adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha besar, yang maha hebat. Jadi mereka itu telah mendustakan ayat-ayat siapa? Iaitu ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dustakan ayat-ayat manusia, tetapi mendustakan ayat-ayat Tuhan manusia, Tuhan mereka. Summum wa bukmun fil zulumati. Ini banyak kita jumpa dalam surah Baqarah pun kita jumpa mataluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun. Allah Taala sebut summum pekak, bukmun bisu. Cuma di dalam surah Baqarah itu disebut umyun. Umyun tu maknanya buta. Ini adalah majas. Dalam bahasa Arab ini kita panggil majas. Maknanya kiasan, perumpamaan, bukannya betul-betul. Sebabnya di dalam masyarakat Arab itu mereka semua ada mata. Mereka semua hidup bukan dalam kegelapan. Ada cahaya matahari, ada cahaya api dan sebagainya. Mereka juga bukan bisu. Mungkin ada yang buta tapi tidak semua. Mungkin ada yang bisu tapi tidak semua. Bahkan ada yang buta tapi sebenarnya celek. Seperti Abdullah bin Maktum, buta tetapi beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut summum, maknanya pekak, bukmun, maknanya tak boleh bercakap, bisu, fil dhulumat, di dalam kegelapan, maksudnya buta. Tetapi Allah Ta'ala dalam ayat ini dia tidak sebut umyun, tak sebut wa umyun, tetapi disebut fil dhulumati untuk menunjukkan lagi untuk diberikan perumpamaan lagi banyak ataupun lagi besar ataupun lagi kuat. Nanti saya cerita nanti. Jadi summum itu maksudnya pekak. Jadi mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka yang berdustakan Nabi Muhammad SAW, mereka seolah-olah ataupun seperti orang yang pekak. Dibaca ayat-ayat Allah SWT, diajak kepada Islam, ditunjuk dengan kebenaran, dijawab segala apa yang mereka tanyakan, tetapi semua itu tidak masuk ataupun seolah-olah tidak didengari oleh mereka. Seolah-olah mereka itu seperti orang pekak. Begitu. Walaupun telinga mereka itu ada. Ini berlaku dalam masyarakat kita pun sama juga. Tak perlu tengok jauh. Contohnya anak-anak kita kan. Mungkin anak-anak saya mungkin. Kita suruh mereka sesuatu. Kita suruh kali pertama tak buat. Kali kedua tak buat. Kali ketiga pun tak buat. Kali keempat tak buat. Kali kelima tak buat. Adakah mereka pekak? Tidak. Mereka dengar. Tetapi sebenarnya seolah-olah mereka tidak dengar. Seolah-olah mereka tidak ambil peduli. Begitu.
Jadi ini adalah satu perumpamaan. Begitu juga dalam soal agama, soal Islam, soal akidah. Jadi Nabi berdakwah kepada kafir Quraisy. Apa yang mereka tanya, Nabi jawab. Ayat-ayat Allah dibaca kepada mereka, tanda-tanda kebesaran Allah ditunjuk kepada mereka. Bahkan Al-Quran ini adalah satu mukjizat tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang mereka dengar, tetapi mereka itu seolah-olah peka, tidak dengar apa yang dibaca oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari sudut perumpamaan saja mereka itu adalah peka, tak dengar. Ini tidak termasuk yang tutup telinga. Allah Taala sebut dalam surah Baqarah tu kan, orang-orang munafik ini mereka tutup telinga seolah-olah dengar petir. Jadi mereka dengar ayat Quran ini seolah-olah satu ancaman kepada mereka. Ancaman kepada mereka yang menyakitkan mereka, yang mencabar mereka, sehingga daripada dengar ayat Quran baik mereka tutup telinga, mereka asabi'ahum fi adhanihim, mereka letak ujung-ujung ataupun jari-jari mereka di telinga mereka kerana tidak mahu mendengar. Jadi begitu hakikatnya. Wa bukmun dan bukmun. Bukmun ini bisu. Bisu ini kita boleh tafsirkan dengan dua. Pertama, tidak nyatakan kebenaran. Ada di kalangan kafir Quraisy itu mereka tahu benar. Sebabnya bukan kafir Quraisy ini bodoh semuanya. Mereka ini orang yang bijak berniaga, yang bijak menipu, ahli-ahli sarawan dan sebagainya. Tetapi mereka bisu. Apabila dia tahu Nabi Muhammad ini adalah benar, tapi dia tidak berkata benar, dia tidak keluar daripada mulutnya benda-benda ataupun kebenaran-kebenaran tersebut, seolah-olah mereka ini adalah bisu. Yang kedua, ramai kafir Quraisy ini juga adalah mereka yang ta'assub, perkaumannya, ta'assubnya, taklid, butanya. Dan kalau kita baca ayat Quran, antara alasan mereka ialah apa yang mereka sembah ini disembah oleh datuk nenek moyang mereka. Inilah yang dibuat oleh datuk nenek moyang mereka. Jadi takkanlah mereka nak terima Islam yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ ketaksuban, ada di situ taklid butanya. Jadi mulut yang ada pada mereka itu mereka tak nak bertanya. Tak nak bertanya, tak nak minta kebenaran, tidak mahu minta petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka banyak mengikut apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka dan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Di mana mulut mereka? Sedangkan mulut mereka itu boleh mereka pergi bertanya. Mereka boleh minta petunjuk. Mereka boleh minta penerangan. Jadi bisu di sini pertama tidak menyatakan kebenaran. Yang kedua ialah tidak suka untuk bertanya. Bertanya ni sebenarnya adalah satu tuntutan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr. Hendaklah kamu tanya orang yang pandai. Bukan saja pandai dalam agama, dalam ilmu-ilmu lain pun kita dituntut untuk bertanya. Apabila nak bertanya, sudah tentulah dengan antaranya dengan mulut ataupun suara yang diberikan, dikurniakan oleh Allah SWT. Jadi orang kafir Quraisy ini, Allah Ta'ala umpamakan mereka itu adalah seolah-olah bukmun, iaitu bisu. Jadi bila pekak dan bisu, tidak adalah apa-apa seorang itu. Dengar pun tak boleh, bercakap pun tak boleh. Cuma ada lagi taklif. Kalaulah kita lihat seorang yang pekak dan seorang yang bisu, tapi dia tak buta, dia masih lagi perlu solat kerana dia boleh melihat. Cuma kalau ada orang itu pekak, dia buta, itu memang jatuh taklif. Melihat pun tak boleh, dengar pun tak boleh. Jadi apa yang dia nak belajar? Jadi itu hukumnya lain. Cuma Allah Ta'ala sebut di ayat selepas itu, Allah Ta'ala sebut fi dhulumat.
iaitu mereka itu berada dalam kegelapan. Kegelapan itu pun bukan satu, Allah Ta'ala guna dengan lafaz jamak. Zulumat maknanya kegelapan. Jadi orang kafir Quraisy ini Allah Ta'ala gambarkan mereka ini adalah pekak, kemudian bisu, tak boleh bercakap, dan dua sifat ini ada pada mereka itu, mereka berada dalam Kegelapan. dalam kegelapan yang banyak. Jadi di sini bukannya kegelapan malam, sebab kegelapan malam ini mungkin satu saja. Jadi di sini Allah Ta'ala juga nak bagi tahu ataupun nak perumpamaan, nak umpamakan mereka itu berada dalam kegelapan. Kegelapan ini maknanya tidak ada cahaya. Kegelapan apa yang dia maksudkan? Kegelapan gelap kejahilan. Maknanya mereka ini yang buta, yang pekak dan bisu ini berada dalam kegelapan kejahilan mereka. Mereka tidak menerima petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya untuk mengeluarkan mereka daripada kejahilan tersebut. Dan mereka juga berada dalam kegelapan syirik. Sebab mereka sembah berhala-berhala. Dan berhala pun pelbagai jenis berhala. Ada berhala kayu, ada batu, ada buah tamar pun mereka jadikan berhala. Dan diberi nama pelbagai berhala, dan di Kaabah itu pun penuh dengan berhala. Jadi syirik itu adalah satu kegelapan, dan mereka juga dalam keadaan pekak dan dalam keadaan bisu itu mereka masuk di dalam gelapnya syirik. Mereka syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menolak cahaya, mereka menolak Islam ataupun mereka menolak agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegelapan di sini banyak, kesyirikan, kejahilan, pendustaan, kekufuran, akhlak, kejahilan mereka itu sebenarnya adalah kegelapan yang banyak. Allah Ta'ala mahu nyatakan kepada kita di sini. Kalau Allah Ta'ala sebut summun bukmun yang buta saja, ia hanya menggambarkan mata mereka tidak nampak. Jadi kita boleh umpamakan orang kafir Quraisy ini mereka tidak dapat melihat kebenaran. Tapi bila disebut dengan fil zulumat, maknanya mereka itu tidak ada cahaya. Jadi bila tidak ada cahaya, bagaimana mereka dapat melihat? Cahaya kesyirikan tidak ada, cahaya tauhid tidak ada, cahaya ilmu tidak ada. Dan cahaya-cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada pada mereka. Jadi mereka tidak dapat melihat kebenaran-kebenaran tersebut. Jadi bila disebut fil zulumat, ia lebih memberi makna yang lebih besar ataupun lebih luas daripada disebut umyun ataupun buta. Jadi summun wa bukmun fil zulumati. Kemudian man yasha'illah, barang siapa yang dia Allah Ta'ala mahu ataupun Allah Ta'ala hendak. Man di sini ialah barang siapa, dan ia adalah isim syarat. InsyaAllah kita akan tengok i'rab sekejap lagi. Yasha' asalnya baris mati tu, yasha' sebab ada man, tetapi diletak baris bawah kerana bila berjumpa dua huruf mati. Kerana Allah itu pun ada mati, lam itu alif lam itu ada sukun di situ. Kemudian alif hamzah pada yasha' itu pun mati. Jadi tak boleh. Nanti saya tulis, saya cuba tulis kat sini supaya dapat gambaran. Asal dia man di situ ialah ada syarat. Yasha' ni asalnya mati di situ kerana ada man. Allah pun ada mati, tak nampak lah. Mati. Jadi apabila iltiqa as-sakinain, iltiqa sakinah itu dalam bahasa Arab lah.
Dalam bahasa Melajunya berjumpa dua baris mati. Berjumpa ni kan hamzah mati dengan ini alif wasal lam al mati, maka kena bariskan hamzah ni. Hamzah ni kena bariskan salah satu yang di sini dibariskan huruf hamzah. Jadi sebab itulah dibaca may yasha'illah. Asalnya ialah yasha'u. Yasha'u baris hadapan fi'il mudhari'. Asalnya fi'il mudhari', tapi apabila ada man dia jadi mati. Dia jadi mati ya. Yasha'. Yasha'. Kemudian bila ada Allah di depannya, Allah ini pun ada baris mati. Jadi bila jumpa baris mati nak baca macam mana? Yasha Allah. Tak boleh lah. Mesti hidupkan baris tu. Mesti kamu kena hidupkan salah satu. Kena hidupkan yang mula-mula ni lah. Kena hidupkan barisnya dengan baris bawah. Jadi dibaca dengan may yasha'illahu. Jadi dihidupkan hamzah itu. Jadi kita baca dengan baris bawah. Jadi asalnya sebagaimana yang saya cerita tadi, yasha'u. Yasha'u ini maksudnya ialah kehendak. Jadi Allah SWT dia ada iradah. Allah Ta'ala ini ada qudrah. Allah Ta'ala ada iradah. Qudrah maknanya kuasa. Iradah kehendak. Ini antara sifat-sifat yang mungkin ada yang pelajari, antara 20 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qudrat dan iradah. Yasha' ini samalah dengan iradah. Maknanya kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jelas Jadi wa may yasha'illah, dan barang siapa, kat sini may yasha'illah, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, barang siapa yang dia Allah Ta'ala kehendaki, dia Allah Ta'ala akan sesatkannya. Di sini kita fikir pula kan, Allah Ta'ala naklah seseorang itu sesat. Tidak begitu kan? Kalau Allah Ta'ala tak nak, tak sesatlah dia. Kau kan Haji Halim ya? Ya. Ini yang saya pernah cerita sebelum ni dari sudut kehendak Allah kauni, kehendak Allah syar'i, itu kita kena faham juga. Ya. Boleh tutup mic ada suara sikit Jadi yasha'illah, kehendak Allah SWT itu kita kena fahami juga dari sudut iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Ingat lagi yang saya pernah terang sebelum ni? Haji Halim, Jangan lupa dah Ustaz. Lupa Jadi bila kita baca ayat ini, barang siapa yang dikehendaki Allah, dia Allah Ta'ala akan sesatkannya. Jadi orang yang sesat, dia akan berhujah lah. Aku ini sesat kerana Allah Ta'ala yang mahu aku sesat. Engkau yang pergi masjid dapat hidayah tu, Allah Ta'ala mahu engkau dapat hidayah. Jadi aku ni Allah Ta'ala dah mahu aku jadi sesat, maka sesatlah aku. Apa buktinya? Dia pun baca ayat ni. May yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Barang siapa yang Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala akan sesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala jadikan ia berada di atas jalan yang betul ataupun jalan yang lurus. Jadi pertama sekali kita kena ingat Allah Ta'ala beri kepada manusia, pertama sekali Allah Ta'ala beri kepada manusia akal untuk manusia ini berfikir mana yang baik, mana yang jahat, iman dan kufur. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada manusia usaha. Usaha itu Allah Ta'ala bagi kudrat, kuasa pada manusia yang kita panggil kudrah juz'iyah. Allah Ta'ala ada kuasa. Kuasa Allah Ta'ala ialah kuasa yang penuh.
Dan manusia juga adalah berkuasa. Berkuasa manusia adalah kuasa yang juz'i, yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang kita terjemahkan dengan usaha. Allah Ta'ala bagi akal untuk manusia pilih, baik jahat, iman kufur. Allah Ta'ala bagi usaha. Setiap orang boleh berusaha. Usaha untuk belajar, usaha untuk iman, usaha untuk kufur, usaha untuk maksiat, usaha untuk ibadat, usaha untuk lakukan apa yang Allah Ta'ala perintah, ataupun usaha untuk lakukan melanggar apa yang Allah perintah. Jadi Allah Ta'ala bagi apa tadi, usaha kepada Pilihan. Manusia. Berdasarkan semua itu, manusia diberi pilihan untuk melakukan apa yang baik. Dan yang ketiga ialah bunyi apa ni? Ada suara belakang. Ya. Okey. Kemudian yang ketiga, kehendak Allah ada dua. Kehendak Allah ada dua. Pertama, kehendak yang alami ataupun kauni. Allah Ta'ala jadikan dunia ini ada kufur, ada iman, ada baik, ada jahat, ada taat, ada maksiat. Memang Allah Ta'ala jadikan. Ada iblis, ada malaikat, ada penyamun, ada penderma, ada miskin, ada kaya. Jadi Allah Ta'ala wujudkan di dalam dunia ini yang kita panggil kehendak Allah Ta'ala yang alami ataupun yang kauni. Bila Allah Ta'ala cipta alam ini, ada manusia, ada binatang, ada kufur, ada iman, ada iblis, ada malaikat. Jadi itu kita panggil masyiah kauniyah ataupun iradah kauniyah. Kehendak Allah yang kehendak Allah Ta'ala yang alami. Ada gangguan sikit. Tak ada dah. Lebih kosong. Kejap saya tutup. Mana ni? Tapi tutup semua dah lah. Dah off semua. Okey, tak. Okey. Okey dah. Okey. Okey, sambung tadi kita dah belajar dah dua kaedah tadi. Kaedah yang pertama, Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia akal. Akal fikiran. Dengan akal ini manusia boleh melihat mana yang baik, mana yang buruk dan sebagainya. Kaedah yang kedua, Allah Ta'ala bagi kepada manusia kudrat, iaitu kuasa. Kuasa itu maknanya usaha. Manusia diberi usaha. Kita belajar sekarang ini, masuk kelas ini adalah usaha kita, tidak begitu? Ya. Orang yang tidak masuk kelas, mungkin mereka ada kerja lain, pergi ke pasar beli apa, barang keperluan ataupun jaga anak ataupun pergi uruskan kerja-kerja dan sebagainya. Itu juga adalah usaha mereka, berdasarkan kepada keutamaan yang ada pada mereka. Jadi yang kedua ialah kita diberi oleh Allah Ta'ala kuasa ataupun usaha. Usaha nak buat apa? Kalau orang itu buat maksiat pun dia usaha sendiri. Buat maksiat ini lagi susah dengan buat ibadat ni. Buat maksiat ada yang bersembunyi dan sebagainya, itu lagilah susah. Bahkan kalau jenayah dan sebagainya, ada hukuman, ada denda, dimasukkan penjara dan sebagainya, maknanya maksiat ini adalah lagi susah. Tapi adakah orang yang buat maksiat itu, buat dosa itu, buat jenayah itu, mereka tidak usaha? Mereka usaha. Mereka bermula daripada bincang, rangka, cadang, berjalan, menulis, bergerak, buka pintu dan sebagainya, mencuri, mengambil, lari. Semua itu adalah perlu kepada usaha. Usaha itu siapa yang usaha? Dialah yang usaha. Yalah. Dia yang pilih. Adakah tidak ada akal? Ada akal. Kalau kita tanya baik ke buruk, dia kata ini buruk, tak baik. Tapi kenapa kamu pilih? Kenapa kamu pilih? Dengan pilihan yang ada pada kamu, dengan usaha ataupun kudrat, kuasa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dia membuat pilihan, dia usaha untuk melakukan maksiat tersebut. Itu kaedah yang kedua, maknanya kuasa ataupun kudrat.
Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala adalah ada yang kauni, ada yang dini ataupun syar'i. Apa maksudnya? Allah Ta'ala hendak, Allah Ta'ala mahu, kehendak. Ada yang alami, saya telah ceritakan tadi, Allah Ta'ala jadikan alam ini dan dia buat apa yang dia kehendaki. Dari sudut baik dan jahatnya, iblis dan malaikat, manusia, binatang, benda dan sebagainya, maksiat dan taat, buruk dan baik, semuanya Allah Ta'ala buat. Hidup, mati, Allah Ta'ala buat semua itu. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala dari sudut kauni ataupun alami. Cuma di sana ada kehendak Allah yang syar'i. Memang Allah Ta'ala buat semua itu. Tetapi yang Allah Ta'ala hendak dari sudut syaraknya, ataupun dari sudut rasminya, ataupun mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendakinya, ataupun dari sudut syaraknya, ialah benda yang Allah Ta'ala minta dari yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala buat maksiat dan taat, tapi Allah Ta'ala minta manusia lakukan ketaatan. Allah Ta'ala buat ada berhala, ada sebagainya, tetapi yang Allah Ta'ala minta ialah manusia sembah Allah, jauhi berhala. Allah Ta'ala buat malaikat dan iblis, yang Allah Ta'ala minta ialah kamu jadikan iblis itu musuh kamu, jangan ikut iblis, syaitan. Jadi ada di sana kehendak Allah yang syar'i, kehendak Allah yang berbentuk tuntutan agama, bukan sahaja tuntutan Allah Ta'ala minta lakukan dan juga tuntutan Allah minta jauhi. Jadi apabila kita selaku manusia, kita diberi oleh Allah Ta'ala akal, kita diberi oleh Allah Ta'ala usaha dan kuasa, kemampuan, dan Allah Ta'ala juga beri kepada kita satu kitab ataupun panduan. Ada yang perlu kita buat, ada yang perlu kita jauhi, ada yang wajib kita buat, ada yang harus kita buat dan sebagainya. Maka berdasarkan tiga perkara ataupun kaedah tadi, maka kita hiduplah, kita lakukan, kita buatlah apa yang sepatutnya. Jadi Allah Ta'ala suruh solat, kita pun guna akal kita, fikir solat ini ada manfaat dan selainnya, dan kudrat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita pun laksanakan solat. Kalau kamu tak mampu berdiri, kamu duduk. Tak mampu duduk, kamu tidur. Kalau tak mampu tidur, kamu baring. Kalau tak mampu baring, guna saja mata. Tak mampu guna mata, guna saja hati. Jadi itulah mengikut kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga haji, begitu juga amalan-amalan yang baik yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah kita lakukan. Dan pada masa yang sama, Allah Ta'ala minta jauhi kita, jauhi apa yang Allah Ta'ala tegah ataupun larang tersebut. Dan tak boleh kita berhujah, kita kata, aku buat maksiat ini kerana Allah Ta'ala pilih aku buat maksiat. Kita tak boleh berhujah begitu. Pertama sekali, kita tidak tahu. Kan, adakah kita tahu Allah Ta'ala pilih? Ataupun Allah Ta'ala ilmu kita tahu Allah Ta'ala yang dah tulis kita ni jadi jahat? Kita tidak tahu pun, kita tidak pernah pun lihat, ataupun kita tidak pernah pun selidik di Lauh Mahfuz ataupun takdir ataupun tulisan Allah SWT yang menentukan kita melakukan kejahatan. Tidak pernah pun. Yang kedua, ilmu Allah itu kalau kita belajar ilmu Usuluddin ataupun Sifat 20, dia inkishaf. Dia terbuka. Dia maknanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mengetahui yang sebelum, yang sekarang, yang akan datang. Maknanya ilmu Allah Ta'ala itu membuka hakikat ataupun membuka pengetahuan kepada sesuatu makhluk itu ataupun manusia itu. Jadi Allah SWT takdir ataupun qada takdir Allah SWT berdasarkan ilmunya.
Allah Ta'ala sudah tahu dah saya. Contohnya pada pagi ini saya akan buat kelas. Pagi-pagi lagi saya akan WhatsApp pada pelajar beritahu kelas akan bermula. Walaupun saya dah niat 2-3 hari nak WhatsApp tapi lupa, tapi pagi tadi Allah Ta'ala dah tahu dah. Apa yang Allah Ta'ala tulis berdasarkan ilmunya. Dan sekarang ni saya buat kelas dan dihadiri oleh Haji Halim, Haji Jamil, Tuan Norizan dan salah yang hadir kelas ini. Jadi Allah Ta'ala tulis berdasarkan ilmunya apa yang kita pilih, apa yang kita nak buat di dalam hidup kita. Maknanya Allah Ta'ala tahu ini Nazmi dia akan buat kelas hari Selasa pukul 9 lewat sikit. Dia mula contohnya Haji Halim begini-begini. Jadi penulisan dia, ketentuan dia adalah berdasarkan apa yang kita pilih. Oleh kerana ilmu Allah itu inkishaf, dia terbuka, dia tahu apa yang akan berlaku selepasnya. Jadi itu takdir Allah itu adalah berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh kita Petikai kan. ketika Allah Ta'ala pilih kita kerana kita yang pilih. Kan kita yang pilih buat maksiat. Kenapa kita nak salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala kehendaki kita jadi begini berdasarkan pilihan kita. Kita yang pilih begini. Allah Ta'ala tidak paksa kita. Kenapa Allah Ta'ala tak paksa kita? Allah Ta'ala sudah beri usaha kepada kita. Allah Ta'ala sudah beri ilmu kepada kita, akal dan sebagainya. Kita buatlah pilihan. Cuma ada beberapa yang Allah Ta'ala qadakkan kepada kita yang dipanggil qadak yang tak boleh diubah. Seperti bangsa kita. Contohnya saya bangsa Melayu. Mana boleh jadi Cina? Mana boleh jadi Arab? Rupa paras saya, rupa saya yang sebegini tak boleh dah jadi seperti orang lain ataupun handsome, tak boleh. Allah Ta'ala dah tentukan hidungnya begini, mulutnya begini, dahi begini, mukanya begini. Tak boleh. Itu memang Allah Ta'ala sudah dipanggil mubram, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir Allah Ta'ala ini adalah bergantung kepada hikmah. Hikmah itu maknanya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak dapat gambarkan dan kadang-kadang akal kita tidak dapat untuk sampai kepada hikmah tersebut. Okey? Ya. Okey, panjang pula penerangan. Sebelum ini pun saya sudah terangkan berkenaan dengan iradah ataupun masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dalam ilmu akidah dibahas, tetapi dalam bab qada dan takdir ini kita ditegah untuk kita bicara, untuk kita bertanya, kita bicara. Sebabnya kita tidak sampai untuk mengetahui hikmah qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdasarkan ilmunya. Sebagaimana seorang guru pensyarah dulu dia pernah buat perumpamaan. Dia sebagai pensyarah ataupun guru, dia tahu anak muridnya, tahap anak murid ini. Maknanya dia umpamakan murid yang malas. Murid yang malas, kelas pun tak datang, kerja rumah pun tak buat, ulang kaji pun tak buat. Seorang guru pun berkata kepada murid itu, dia kata awak akan gagal. Sebelum periksa dia kata awak ni kalau perangai macam ni gagal awak ni. Kemudian bila periksa dan selepas periksa murid tu pun betul-betul gagal. Jadi takkanlah murid itu nak pergi jumpa dengan pensyarah, dia kata engkau lah ni yang kata aku gagal sebelum periksa. Sekarang aku betul-betul gagal. Maknanya ketentuan ataupun apa yang diucapkan oleh gurunya sebelum periksa itu bahawasanya murid itu gagal, bukan penyebab murid itu gagal. Sebenarnya yang menyebabkan murid itu gagal ialah sikapnya, malas dan sebagainya. Dan guru yang mengatakan murid itu gagal sebelum periksa bukan memaksa pelajar itu gagal, tetapi kata-katanya itu berdasarkan kepada sikap pelajar itu. Jadi pelajar itu yang malas ulang kaji, malas buat kerja rumah, malas datang kelas, siapa yang pilih semua itu? Pelajar itu yang pilih. Tidak ada siapa pun paksa dia. Kan? Tak ada siapa pun cakap, engkau jangan datang kelas. Kalau datang kelas, aku bunuh. Tak ada pun. Jadi dia yang pilih sendiri. Dia yang pilih tak nak datang kelas.
dia yang pilih tak nak mahu buat kerja rumah, dia yang pilih tak ulang kaji pelajaran. Jadi berdasarkan pilihannya, berdasarkan sikapnya itu, guru tadi berkata kepadanya, awak akan gagal. Dan kata-kata guru itu bukanlah menjadikan ataupun penyebab dianya gagal. Tapi kegagalan itu adalah pilihannya. Berdasarkan apa yang dia lakukan ataupun berdasarkan apa yang dia pilih. Jadi seorang guru tadi, dia menyatakan murid itu gagal bergantung kepada apa? Bergantung kepada ilmunya. Ilmunya bagi tahu kalau murid itu malas, biasanya gagal. Kalau murid itu tak nak ulang kaji pelajaran, akan gagal. Kalau muridnya tak datang kelas, akan gagal. Jadi berdasarkan kepada yang dia tahu itu, dia pun kata murid ini akan gagal. Tapi tidak semualah muridnya gagal kan, ada juga yang lulus. Ramai-ramai itu yang tak datang kelas tu ada juga yang lulus. Itu ada hikmah. Itulah kita panggil takdir Allah itu adalah ada hikmahnya berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ya. Man yasha'illah yudlilhu. Barang siapa yang Allah Ta'ala mahu, dia akan menyesatkannya. Jadi berdasarkan kepada apa yang dia pilih. Wa man yasha', dan barang siapa yang Allah Ta'ala dia kehendaki, yaj'alhu, dia menjadikannya, iaitu menjadikan seseorang itu ala siratim mustaqim, iaitu di atas sirat, jalan mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Ini pun adalah perumpamaan. Siratim mustaqim ini jalan lurus, perumpamaan. Iaitu Islam lah. Mana jalan yang lurus perlu untuk kita sampai ke satu-satu destinasi. Maknanya kalau kita pergi mana-mana tempat, kita akan pilih jalan yang lurus. Jalan yang tidak ada lorong, bengkak-bengkok dan sebagainya, supaya kita cepat sampai, selamat sampai ke destinasi kita. Jadi semua manusia dia ada destinasi akhirnya, iaitu akhirat. Akhirat pun dia nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia dia nak pergi ke satu tempat yang pengakhirannya, destinasinya ialah akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mana jalannya? Jalannya yang paling lurus, yang paling betul, yang akan menyampaikannya ke syurga itu ialah Islam. Jadi siratim mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Islam yang diamalkan oleh para siddiqin, para syuhada, para salihin, para anbiya. Jadi itulah jalan-jalan yang lurus yang perlu kita ikut. Jadi dalam surah Fatihah pun kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu Islam, supaya kita dapat sampai ke destinasi kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat kita. Kita hidup di dunia ini, kita dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengakhirannya kita mahu melihat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dan nikmat yang paling besar ialah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli syurga itu berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Maknanya kita dapat melihat Allah SWT di syurga nanti. Jadi destinasi kita adalah syurga. Itulah tempat yang kita target akan sampai. Jadi jalannya apa? Jalannya adalah siratim mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus itu adalah Islam. Jalan-jalan yang diikuti oleh para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jadi itu sedikit tafsiran ayat 39 surah Al-An'am. Dari sudut i'rab ayat ini, wa di sini adalah waw istinafiyah. Waw permulaan ayat. Maknanya ayat selepas ini menunjukkan permulaan ayat. Dan boleh juga ada juga ulama mengatakan waw ini adalah waw ataf. Kalau dia ataf kepada ayat 36. Innama yastajibul ladina. Ini tempat dia ataf. Maknanya innama yastajibul ladzi
maknanya yang kedua Allah Ta'ala sebut walladhi kadzabu. Sesungguhnya yastajibul ladzina yasma'una. Kemudian walladzina kadzabu. Sesungguhnya akan menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa mereka yang mendengar. Dan mereka-mereka yang tidak mendengar, mendustakan ayat-ayat Allah, yang buta, yang pekak, yang bisu. Maknanya boleh juga waw ini kepada dia jadi waw ataf dan ataf kepada innama yastajibul ladzina yasma'un. Jadi mereka yang mendengar itu adalah mereka yang menerima dakwah Nabi SAW. Adapun mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Jadi wa istinafiyah, kalau wa ataf dia rujuk kepada ayat 36. Kalau wa istinafiyah, alladhi ini dia menjadi mubtada. Jadi disebut di sini alladhi mausulun, maknanya isi mausul. Maftuhun, maftuh maknanya nun itu kita baca dengan baris atas. Alladzina, kita baca dengan alladini ataupun alladinu. Jadi isim mausul ni dia mabni, di barisnya tidak berubah. Jadi mabniyun 'alal fathi, maknanya dibaca dengan maftuh iaitu baris atas. Dari sudut kedudukannya dalam ayat dia adalah mubtada. Alladzina itu adalah fi mahalli rafa' mubtada. Kadzabu madh, maknanya fi'il madhi, past tense. Madmum maknanya baris hadapan bar. Waw tu tak kira, waw itu adalah huruf dipanggil wawul jamaah, dhamir fi mahalli rafa' fa'il. Wawul jamaah maknanya waw menunjukkan ramai, kadzabu maknanya mereka yang mendustakan. Madmum bar, kadzabu bar itu kita baca dengan baris hadapan. Madmum tu maknanya baris hadapan. Madmum. Kadzabu fi'il madhi mabniun 'ala dhamm. Fi'il madhi dia dengan baris hadapan. Kadzabu. Wal wawu, waw pada kadzabu selepas ba itu ada waw. Selepas ba itu ada huruf waw. Jadi waw itu adalah dhamir muttasil fi mahalli rafa' fa'il. Gimana tadi? Kadzabu madin madmumum wal wawu, dan huruf waw pada kadzabu selepas ba ini jamak adalah fa'il, menunjukkan ramai. Fa'il itu pelaku. Kalau orang tanya siapa yang mendustakan, iaitu waw ni lah. Waw ini adalah waw jamaah menunjukkan ramai, mereka. Jadi yang mendustakan adalah mereka. Dusta ni maknanya tolak. Siapa yang tolak iaitu mereka. Jadi mereka itu adalah ganti nama. Jadi terpaksalah kita tengok di belakang, ganti nama itu kembali kepada siapa. Maknanya kembali kepada musyrikin. Mukarram. Di ayatin adalah muta'alliqun bikadzabu. Mereka mendustakan. Dusta apa? Iaitu ayat-ayat. Itu yang mereka dustakan. Jadi muta'alliqun bikadzabu. Bergantung ataupun merujuk kembali kepada kadzabu. Ayat-ayat kembali kepada kadzabu. Bi ayat itu ba itu huruf jar. Huruf jar wa majrur. Jadi kalau kita nak baca, kalau tanpa na kita akan baca bi ayatin. Oleh kerana ada na, kita baca bi ayatina. Dan na itu adalah mudhafun ilaih, disandarkan kepadanya. Ayat ini pada apa dia bersandar? Bersandar kepada kami. Bersandar di sini maknanya ada dua perkataan tapi digabungkan, disandarkan antara satu sama lain. Jadi bila disebut ayatina, maknanya ayat di sini adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quranul Karim, ataupun juga tanda-tanda kenabian ataupun tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh juga. Summun khabar marfu'. Mereka-mereka yang berdustakan ayat-ayat Allah itu, apa mereka itu? Apa ceritanya?
mereka itu adalah summum, mereka itu adalah peka. Waw atifah, waw adalah huruf ataf. Ataf. Bukmun itu ma'tuf ala summun. Mereka bukan saja peka, mereka juga adalah bisu. Itu ceritanya. Jadi alladzina itu adalah mubtada. Mubtada ni maknanya subjek. Mereka-mereka yang mendustakan Allah SWT itu apa ceritanya? Ceritanya ialah summu wa bukmun. Mereka itu peka, mereka itu adalah bisu. Sebagaimana saya telah tafsirkan pada awal tadi. Waw huruf ataf, bukmun ma'tuf ala summum ataupun summin, ma'tuf ala summin. Oleh kerana summun itu bari hadapan, bukmun pun kena bari hadapan. Itu antara kaedah ataf, ma'tuf, ataf ma'tuf ini itu kaedahnya. Barisnya kena sama dengan sebelumnya. Kalau summin dia pun bukmin. Bila di sini summum dia kena bukmun. Okey, summum bukmun. Summum bukmun. Ma'tuf ala sum. Nampak? Nah, fi dhulumat. Fi dhulumat itu adalah muta'alliqun. Fi dhulumat muta'alliqun bi mahdhuf hal min ad-dhamir fi bukmun. Ini fi dhulumat, di dalam kegelapan, muta'alliqun bi mahdhuf. Jar wa majrur ini dia ada tempat bergantungnya. Tempat bergantungnya tak ada kat sini. Mahdhuf itu maknanya tak ada. Dan ia adalah hal bagi dhamir pada bukmun. Jadi summum bukmun itu di dalam tu ada dhamir iaitu hum, mereka. Mungkin kita tak nampak kat situ, tapi sebenarnya dari sudut maknanya mereka itu adalah peka ataupun mereka itu adalah bisu, ada dhamirnya di situ. Terkandung di dalam tu ada dhamir. Maknanya peka dan bisu itu siapa? Iaitu mereka. Itu maksudnya minad dhamir fi bukmin ataupun fi bukmun. Dan ada hal ini maknanya keadaan yang tidak disebut dalam ayat ni. Saya cuba tulis. Ini sebenarnya ulama Arab kita nak suruh kita tu boleh faham ayatnya. Allah Ta'ala sebut summum wa bukmun, ada di dalam ni dhamir hum, mereka, dan ada hal. Hal di sini mungkin kita saya cuba takdir, saya cuba buat dakhilina fi zulumat, fi zulumat, fi zulumat. Nah, okey, ini mahzuf, tak ada, saya garis. Yang adanya summu wa bukmun fi zulumat. Kalau ikut ayatnya maknanya mereka itu peka dan bisu, dakhilina, sedang keadaan mereka itu masuk dalam banyak kegelapan. Jadi dakhili ini adalah hal. Hal itu mahdzuf, tidak dinyatakan. Jadi hal ini boleh saja saya nak buat yang lain, dakhilina ataupun sairina, berjalan dalam kegelapan. Maknanya mereka itu bisu dan peka dalam keadaan mereka itu berjalan ataupun dalam keadaan mereka itu berada dakhilina fi dhulumat, dalam kegelapan yang tidak ada cahaya bagi mereka. Kegelapan jahil, kegelapan kufur, kegelapan apa lagi dusta dan selain. Jadi muallif itu sebut tadi summun itu adalah muta'alliqun, fi dhulumat itu adalah muta'alliqun bi hal. Hal inilah dengan hal mahdzuf, hal yang tidak ada fi li dhamir fi bukmin, bagi dhamir pada summum wa bukmun. Mana ada dhamir hum ini, ada dhamir hum itu. Jadi
mereka yang peka, mereka yang bisu itu dalam keadaan mereka berada ataupun berjalan ataupun selainnya di dalam kegelapan malam. Jadi kalau kita nak terjemahkan, begitulah kita terjemahkan. Kalau kita tanya mana mereka, mereka ni ada di dalam semua buku. Sumbukum. Nah, walaupun tidak ada dhamir secara jelas, sama ada muttasil, dhamir mustatir dan sebagainya, dari sudut maknanya mereka. Kemudian mereka itu buta dan peka dalam keadaan mereka itu berada di dalam kegelapan yang banyak. Kegelapan yang saya ceritakan sekejap tadi. Okey? Ya. Okey, insya-Allah beres. Man syartiyah jazimah. Man ini adalah kata syarat. Barang siapa. Itu banyak dah saya cerita sebelum ini. Antara fungsi kata syarat ini dia menjazamkan, dia mematikan fi'il mudhari'. Dia mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Dan dia sendiri adalah mubtada' di sini. Man syartiyah jazimah fi mahalli rafa' mubtada'. Maknanya kedudukan man ini adalah mubtada'. Sebab dia isim syarat. Jadi dia adalah mubtada'. Dari sudut mana dia syartiyah, dia bermakna syarat. Barang siapa buat begini, dia dapat begini. Begitu. Karena siapa yang Allah Ta'ala hendak begini, dia akan jadi begini. Itu maksudnya syarat. Barang siapa dia makan, dia akan kenyang. Maknanya syarat ini dia ada sebelumnya kita panggil, selepasnya kita panggil jawab syarat. Ayat syarat dan ada selepas itu jawab syarat. Jadi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan sesatkannya. Itu jawapannya. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, apa jawapannya? Allah Ta'ala akan jadikannya di atas jalan yang lurus. Jadi syarat, itu maksudnya syarat. Jazimah dia menjadikan fi'il mudhari' selepasnya mati. Jadi kalau kita lihat Ya, Syah. fi'il mudhari' itu dia baris mati. Kejap saya cuba tengok teks. Tengok wa may yasha mati kan. Yaj'al dua mati, semua fi'il mudhari'. Wa may yasha, ini pun saya dah huraikan kerana baris bawah ni tak boleh baca kerana berjumpa dua sukun. Yudlilhu pun baris mati. Jadi itu maksudnya jazimah. Maksud dia jazimah itu maknanya dia menjadikan fi'il mudhari' selepasnya jika tidak Baris ada mati. dengan apa-apa di akhirnya dengan baris mati. Jadi dibaca dengan wa may yasha yudlilhu, wa may yasha yaj'alhu, lam itu baris mati. Yasha mudhari' majzum. Yasha ni baris mati, dia adalah fi'il mudhari' dan hukum i'rabnya adalah majzum, maknanya baris mati. Yasha, dan ia adalah fi'il syarat. Wa hurrika bil kasri, dan ia dibariskan dengan baris bawah iltiqa'is sakinain, kerana bertemu dua baris mati. Bila bertemu dua baris mati tak boleh baca, maka dibariskan yasha itu dengan baris bawah. Jadi dibaca wa may yasha'illahu yudlilhu. Allah fa'il marfu'. Allah itu adalah pelaku. Siapa yang kehendak? Yang kehendaknya adalah Allah SWT. Maknanya kehendak Allah SWT mengatasi segala kehendak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yudlilhu Fa'il mudhari'. fi'il mudhari'. Betul. Yudlilhu itu lam itu dibaca dengan baris mati kan? Ya. Kenapa dibaca dengan baris mati? Kerana hukumnya majzum. Kerana hukumnya adalah majzum. Jadi dibaca dengan baris mati. Terbesarkan sikit. Okey. Yudlilhu mudhari' majzum. Jawab syarat. Para siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan sesatkannya. Jawab syarat. Wal fa'il huwa. Fa'ilnya adalah huwa. Huwa ada pada yudlilhu. Kalau yudlilhu, huwa. Kalau nudlilhu, nahnu.
Kena tengok balik fi'il mudhari' kena ingat balik wazan tu yaf'ala, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Jadi huruf-huruf yang diletak di awal dia tu ta mana apa, ya mana apa, alif mana apa, nun mana apa. Hendaklah kita ingat balik Yudlilhu itu adalah fi'il mudhari' majzum jawab syarat, wal fa'il huwa. Fa'il dia, pelakunya ialah dia. Dari mana kita dapati dia itu? Pada fi'il mudhari' itu yudlilhu. Kemudian hu maf'ulun bih. Hu itu kembali kepada man, barang siapa. Jadi barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan jadinya, Allah Ta'ala akan sesatkannya. Dia tadi, dia yang Allah Ta'ala kehendaki sesat itu, berdasarkan apa yang dia pilih, maka Allah Ta'ala akan sesatkannya. Waw huruf ataf, wa ini adalah huruf ataf, ataf kepada man yasha. Man yasha illah, yang kat sini, wa man yasha. Wa ini huruf ataf, man sama tadi man syarat dan jazim, man syartiyah jazimah, dia adalah kata nama syarat dan dia juga adalah berfungsi untuk menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi fi'il ni kita akan tengok dia mati may yasha dibaca dengan baris mati akhirnya, yaj'alhu, lam ini pun dibaca dengan baris mati, may yasha yaj'al. Barang siapa yang dia Allah Ta'ala kehendaki, yaj'alhu, dia Allah Ta'ala akan jadikannya, akan jadikan orang itu ala siratim mustaqim. Ala sirat muta'alliqun bi yaj'aluhu. Allah Ta'ala akan jadikannya di atas. Maknanya dia berada di atas muta'alliqun bi yaj'aluhu, sirat jalan. Mustaqim satu jalan, mustaqimun. Mustaqimun itu adalah sifat kepada sirat. Allah Ta'ala akan jadikannya berada di atas jalan. Jalannya apa sifatnya? Jalannya adalah jalan yang lurus. Na'at li sirat majrurum mithlihi, iaitu hukumnya majrur, majrurum mithluhu. Majrur hukumnya majrur sepertinya. Siratun dibaca juga dibaca dengan mustaqimun, dibaca dengan ala siratim mustaqimin, dibaca dengan baris bawah, kerana na'at ini sifatnya diikut tuannya. Oleh kerana tuan dia siratin, dia pun baca dengan baris bawah juga. Baris bawah. Ya jangan tu fi'il mudhari' Ustaz kan? Ya ja'alhu ni tak ada mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya. Semua fi'il mudhari' ni. Ya. Man yasha fi'il mudhari', yudlilhu fi'il mudhari'. Man yasha ini fi'il mudhari', yaj'alhu pun fi'il mudhari'. Jadi bila fi'il mudhari' man ini dia menjadikan yasha'u jadi yasha jazam. Yudlilu akan jadi yudlilhu. Asalnya yudlilu. Lam ini bari hadapan yudlilu. Tetapi oleh kerana ada man ini dia jadi yudlilhu. Sama juga yang ini yasha baris mati, yaj'alhu baris mati. Ya. Ini kerana ada man. Okey, ada soalan nak tanya? Jadi kalau ikutnya tafsiran dan juga i'rab ayat 39 ini selesai Selesai. Dan satu lagi fi dhulumat ini juga boleh kalau kita nak jadikan dia adalah khabar. Maknanya khabar yang ketiga ataupun yang kedua. Maknanya mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, apa ceritanya? Ceritanya mereka itu adalah bisu dan pekat. Dan juga mereka itu berada di dalam kegelapan. Boleh juga kita jadikan dia adalah khabar. Kalau kita tak nak i'rab sebagaimana Syekh Tayyib Al-Ibrahimi, Allah yarhamuhu, i'rab bimahzuf hal min ad-dhamir fi bukmin. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi kelas kita ayat 30 surah Al-An'am. Terima kasih semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.